Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih lagi kita berjumpa. Ngelepas ada? Ada. Kita lupa. Dah tua dah. Allahu akbar. Jadi insyaAllah hari ini kita sambung kembali kitab, namanya Kitab Siyarus Salikin. Kitab Siyarus Salikin, Faridatul Sadatil Sufiyah. Ini saduran daripada kitab di bab Ihya Ulumuddin bagi Imam Al-Ghazali. Tapi kitab ini disusun kembali, ditulis kembali dengan ringkasan dia oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Dan kita dah pada muka surat yang ke-16. Muka surat ke-16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 baris daripada bawah. Muka surat yang ke-16, 15 baris daripada bawah. Ni dia. Kita dah lalu apa dia? Tentang adab mengajar. Sebelum ni kita lalu adab belajar. Sebelum mengajar, belajar dulu. Tak pandai, tak boleh ngajar. Saya tak pandai juga. Tapi macam mana ni? Dia senang je dengar cara cikgu ulang balik je. Cara dia. Kita tak pandai. Tapi masalah dia, kalau kita ni dalam bahasa Arab dia jahil murakkab, itu bahaya. Jahil basit boleh belajar. Jahil murakkab, jahil yang tersusun-susun. Orang kata bodoh sombong. Ini bahaya zaman sekarang. Belajar tapi tak nak terima orang cakap. Macam mana dapat ilmu? Tak dapat. Jadi kita duduk dalam majlis ilmu kena ada adab berguru. Bila dah dapat adab berguru ni, lalu betul-betul, buat betul-betul, praktik betul-betul, amal betul-betul, insya-Allah kita mampu untuk mengajar. Kita lalu pula tentang adab mengajar. Adapun adab orang yang alim yang mengajar akan ilmu itu 17 perkara. Ada 17. Yang ni saya laju sikit sampai yang hari tu kan tak habis pula kan. Laju sikit, lepas tu kita akan lalu macam biasa. Pertama, ihtimal, yakni menanggung dan menerima suatu yang didatangkan oleh murid itu daripada pertanyaan-pertanyaan dan pekerjaan yang menyusahkan akan dia, guru itu. Yakni hendaklah ia bersabar, hendaklah ia bersifat dengan sabar suatu yang menyusahkan akan dia daripada pihak muridnya, dan jangan lekas marah ia akan muridnya itu. Orang ngajar ni dia kena tenang. Kalau ada benda yang murid yang menyusahkan dia tu, dia juga kena tenang. Jangan cepat marah. Dia kena, orang kata, orang berilmu ni dia relax je. Dia tak jenis orang kadang-kadang bila tak ada ilmu kita cepat melatah. Tahu cepat melatah. Orang buat pelik sikit kita dah mula untuk ni. Sabar dulu. Relax tu. Macam anak murid macam-macam perangai. Ada yang dengar cakap, ada tak dengar cakap, ada yang bising, ada semua. Sebab program biasa budak bising. Dah marah tak jadi juga. Budak marah seminit, bisingnya tambah balik. Cara dia ada teknik. Ada cara. Guru kalau hebat, insya-Allah boleh kawal pelajar. Tu dia. Sambung. Kedua, teknik apa? Tu kemudian. Kedua, apa ni saya rujuk balik. Yakni sayugianya bagi orang yang alim itu bersifat dengan halim
Halim tu apa dia? Iaitu tiada lekas marah. Relax. Ketiga, duduk dengan hebah. Duduk dengan hebah, duduk dalam keadaan tegap. Orang kata nampak hebat lah. Atas kelakuan yang tetap serta menundukkan kepalanya. Hebah ni dia bukan hebah silap. Bukan kan duduk ni tegap tu. Hebah ni duduk dalam keadaan merendah diri. Gitu. Bila kita cakap ni, kita cakap bukan sebab kita pandai. Orang Tugu ni dia cakap bukan sebab dia nak tunjuk dia pandai, tak. Dia cakap tu sebab nak menyampaikan ilmu pada umat. Bila dia sampaikan ilmu pada umat, ada kadang-kadang ustaz yang jenis keras sikit, ada yang rendah suara dia, ada yang kaedah tu macam-macam lah nak kena kata. Tapi dalam hati dia duduk tu dalam keadaan memang benar-benar nak menyampaikan ilmu yang tepat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja. Keempat, jangan membesarkan dirinya atas segala hamba Allah Ta'ala. Dia ginilah, kalau dia cakap tu, dia ngajar tu, dia tak banyak banding-banding. Gitu. Nak tunjuk dia pandai, tak. Saya selalu cakap juga, saya ngajar ni bukan sebab saya pandai. Saya ngajar ni sebab guru saya pandai. Ngajar saya dapat. Itu cerita dia. Keempat, jangan membesarkan dirinya atas segala hamba Allah Ta'ala, melainkan atas orang yang zalim, kerana menegahkan daripada kezalimannya. Maknanya kalau kita ngajar ni, ngajar sungguh-sungguh. Ngajar sungguh-sungguh dalam keadaan macam mana, kalau ada perlu sebut orang yang zalim, kena sebut. Sebab takut orang terpengaruh dan terkena kejahatan orang yang zalim. Tapi pada masa yang sama juga, dia buat tu bukan untuk tunjukkan kehebatan diri dia. Memang nak ngajar. Memang nak menyampaikan ilmu yang tepat dan betul. Kelima, memilih tawaduk. Tawaduk yakni merendahkan diri pada perhimpunan orang yang banyak dan pada hadapan orang yang banyak. Kalau dia duduk dalam majlis ilmu, dia tak tunjuk sangat dia tu hebat. Kalau duduk majlis ilmu, orang duduk tenang, taklah nak berbantah-bantah, tak ada. Tapi kalau salah, kena tegur. Itu cara ni. Orang ada ilmu, dia nampak salah, dia tak sedap hati. Kalau orang tu ngajar betul, tak masalah. Dengar, ikut. Sebab betul. Tapi salah, kena cakap. Sebab itu kita tengok Tugu, ada yang jenis memang cepat ditegur je. Tak apa dah. Supaya betul. Ni kata ni, kita belajar ni lain tawaduk. Tawaduk ini merendah diri. Tapi kalau ada orang cakap lain pada agama, mana boleh rendah? Tu dia. Faham? Sambung lagi. Keenam, jangan bergurau-gurau dan bermain-main pada perhimpunan orang yang banyak. Kalau orang alim, orang ni pandai ngajar, dia tak banyak cakap benda bergurau-gurau. Tak ada gurau lebih pada ilmu. Mana boleh jadi. Zaman sekarang, buat lawak lebih daripada ilmu yang disampaikan. Tu orang datang, orang balik, dapat apa tadi? Itulah gelak. Macam best juga. Dapat gelak tak jadi. Kita duduk majlis ilmu, nak dapat ilmu, bukan dapat gelak. Dan jangan bermain-main. Banyak. Allahu Akbar. Jadi kena dengar ni. Kadang-kadang kita lihat juga, tak nak main, nak gurau sikit-sikit boleh, tapi jangan banyak sebab ada kata ni. Jangan bergurau-gurau dan bermain-main. Pandai-pandailah nak hidup. Sebenarnya tak semesti gurau baru orang dengar, tak. Orang ni tak boleh lah. Orang muda sekarang ni kita kena bagi lawak lebih sikit baru muda dengar. Tak juga. Nak ajar orang muda, ada cara dia. Tak semestinya kena gelak, tak. Ada waktu sikit boleh. Ada waktu, semua waktu gelak, tak jadi cerita. Tak jadi ilmu dia. Sambung lagi. Ketujuh, kasih sayang dengan orang yang belajar kepadanya.
Orang ngajar ni, dia tengok anak murid dia dengan kasih sayang. Itu. Dan berperangai dengan lemah lembut daripada pekerjaan. Kalau bergurau tu lemah lembut, tak ada kasar-kasar, tak ada lah. Tapi kalau menyalahi syarak, marah jugalah. Kadang-kadang kita lagi tinggi suara tu bukan sebab saja nak tinggi suara, nak tunjuk power, tak. Kita tinggikan suara nak suruh tegas, ini kena pegang sungguh-sungguh. Jangan main-main dalam ilmu ni. Tu cara dia. Tapi lemah lembut. Banyak saja betul guru. Masa mengajar, hentak habis, meja terbalik. Tak ada lah. Tak sampai lah meja terbalik. Tapi nak cerita dia tu, tahap dia tu memang kata kita takut dengar pun takut. Tapi masuk. Tapi bila duduk kat belakang, bermuamalah, cakap baik-baik dengan dia tu baik. Tak adalah ganas sangat. Tapi bila ngajar tu memang tak berani nak cakap. Sebab kadang-kadang penting juga. Sebab kadang-kadang anak murid ni ada yang kau ajar ada. Bukan kau ajar apa. Kadang-kadang banyak main. Sebab apa? Bila kita ngajar macam biasa, ngajar dia tak firm, ngajar tu orang macam boleh pertikai. Nanti orang tak yakin dengan ilmu. Kita cakap macam ni bukan nak bagi yakin kita, tak. Saya tak pandai. Dah yakin dengan saya, yakin dengan ilmu yang saya bacakan daripada kitab. Apa cara dia? Sebab itu saya baca kuat-kuat ni sebab apa? Nak tunjuk penting. Boleh faham tak? Sambung lagi. Dan perkataan, lemah lembut daripada pekerjaan dan perkataan, diperlakukan muridnya itu seperti anaknya. Macam anak. Ngajar ni macam mengajar anak. Tapi geram juga kadang-kadang anak, betul tak? Kadang-kadang dengar cakap, tak dengar cakap, geram. Geram tu kadang-kadang tinggi suara sikit, marah. Tak marah sangat, sayang. Sebab tu bukan marah lah, tegas. Ni kalau marah, tak sedar diri dah bunuh orang. Ada. Sebab dia tak tahu, tak ada ilmu nak ngajar. Dah ngajar anak lah. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya, aku bagi kamu seperti bapa bagi anaknya. Rasulullah cakap pada para sahabat, hadis Nabi, dia kata apa? Aku bagi kamu seperti bapa bagi anaknya. Rasulullah ni adalah pendidik yang agung. Rasulullah ni pendidik yang terbaik di dunia. Rasulullah adalah pendidik yang perlu dicontohi satu persatu setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ada kadang-kadang Rasulullah bercakap dengan lemah lembut bila menyatakan sesuatu. Ada juga Rasulullah kadang menegaskan suara dia. Ada kadang Rasulullah marah dalam keadaan tertentu yang melibatkan orang yang melanggar perintah agama. Itu cara dia. Rasulullah tak cakap perlahan saja, tak. Rasulullah bercakap dengan kadar orang yang berada di hadapan dia. Itu cara Rasulullah. Itu namanya hikmah. Ada orang di hadapannya kadang tanya Rasulullah, apakah amalan yang terbaik? Ada Nabi cakap apa? Jihad fi sabilillah. Pergi berperang. Kadang-kadang Nabi, orang jumpa dia, apa amalan terbaik? Nabi cakap apa? Berbakti pada ibu bapa. Macam jadi lain tak? Orang lain cakap lain. Ni jenis orang ni jenis malas perang. Yang satu jenis ni dengan mak ayah ada masalah sikit. Gitu. Jadi Rasulullah bercakap atas dasar orang tersebut. Bukan masalah apa, kadang-kadang ada lah tinggi suara ke apa kan. Jadi nak cerita dia tu, itu kaedah yang tunjuk oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pendidik terbaik. Nak kena kaji lebih lah, kena lebih lagi. Nak cerita dia ni, inilah kaedah yang 17 ni Rasulullah amalkan. Lagi apa dia? Jadi kalau ngajar depan jadi bapa. Jadi bapa lah, kita tua rasa. Orang ngajar ni di bapa bagi anak ni. Ramai anak kita. Sambung lagi. Dan kata Imam Al-Ghazali, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu
lebih lagi kasihnya akan umatnya itu daripada bapa bagi anaknya. Kena keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam, bapa pada hakikat. Nabi ni bapa pada hakikat. Dan dengan dia sebab lepas daripada api neraka. Sebab Nabi lah kita lepas api neraka dan kekal di dalam syurga. Dan demikian lagi guru itu bapa yang dibangsakan kepada roh bagi hakikat, lebih daripada bapa jisim, bapa kandung. Kerana inilah hak guru itu terdahulu daripada hak ibu dan bapa. Nampak? Sebelum kita dengar kena hormat mak ayah, ya betul. Tapi jangan lupa kena hormat guru juga. Dan hormat guru kena lebih. Sebab apa? Pada satu ketika kita belajar. Hormat guru yang lebih pada kita belajar. Sebab apa? Guru ni bapa pada roh, hakikat ilmu. Kalau guru tak ajar, pandai tak kita? Pandai tak? Tak pandai ya. Sebab itu dalam kitab Ta'limul Muta'allim Tariqut Ta'allum sebut, ada guru terasa hati dengan anak murid dia. Anak murid dia dah tak ada apa dah. Tak ada apa. Anak murid pandai tapi tak dapat berkat ilmu, tak ada ngajar. Sebab guru terasa hati. Jangan main-main. Guru terasa hati sikit dia habis. Batu ramai orang hebat, pandai, tapi bila duduk dalam masyarakat dia tak mampu untuk keluarkan ilmu tu. Sebab apa? Mungkin sebab pernah mencederakan hati guru. Mungkin sebab pernah menyakiti hati guru. Tak tahu. Lepas tu saya kalau buat program, saya minta maaf daripada tadika. Budak tu nak betulkan budak tu, kalau boleh jumpa balik guru tadika tu pergi minta maaf. Guru tadika naik darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6. Kalau ambil UPSR. Kalau ambil lagi UP apa? PT3 darjah tingkatan 1, darjah 2, darjah 3. Kalau ambil SPM lagi darjah 4, darjah 5. Kena minta maaf semua tu. Kalau ambil universiti, siapa naik universiti? Ya, sebab itu jangan main-main masa muda-muda, kecil-kecil. Mak ayah kena ingat pada anak. Jangan sakitkan hati cikgu. Jangan sakitkan hati cikgu. Mungkin sebab sikit je. Ni bukan kata anak, mak mesti serang cikgu. Nak cakap macam mana lagi? Macam mana anak? Anak mungkin pandai tapi berkat tak? Pandai boleh dapat kerja tak? Sebab saya tengok ramai budak-budak universiti belajar, pandai, hoflek, power lah, cakap power, pointer ada sampai first class, keluar tak dapat apa, kerja susah. Sebab apa? Skill ada, power, berkat guru. Berkat guru. Berkat ni bukan nampak pada pandai tak pandai. Berkat guru boleh hidup tak? Dia tu boleh hidup tak dengan guru yang disampaikan, dengan ilmu yang disampaikan oleh guru dia. Tu cerita dia. Tak marah malam ni, tak marah. Cakap semangat sikit malam ni. Kau apa dah? Semangat sikit. Sebab saya kesian umat zaman sekarang. Kita tengok sistem kita sekarang, budak pandai tak? Pandai. Anak saya bawa ni pergi apa? Itifal ni macam perhimpunan lah. Budak-budak ambil apa macam convocation lah lebih kurang. Tadika anak saya 4 tahun. Tapi dah ada convocation lah. Lepas tu ada Al-Baghdadi lah, ATC kan. Ramai ambil 4 cawangan kampung. Dia buat dekat tamu haji. Saya jadi tolong beri scroll juga. Tolong bagi scroll tu. Dijemput macam mana kita pergilah tolong. Tapi nak cerita dia, saya tanya ada budak tu 3 tahun. 3 tahun masuk darjah 4, masuk 4 tahun khatam Al-Quran. Zaman sekarang power. Masuk 4 tahun khatam Al-Quran. Kita khatam Al-Quran bila? Zaman dulu. Ingat tak khatam Al-Quran bila? Saya sebut saya lah, saya tak malu lah.
Saya kata tak pandai, saya cakap betul. Saya kata Al-Quran kata 5. Macam mana? Sebab saya ngaji dulu main. Saya main-main juga. Masa dia kata 1, dia kata 2, 3, dah apa? Kuat besar dah, kuat besar. Tapi cerita dia tu lah. Kita tu main banyak juga. Jadi bila dah ambil masuk universiti pula, masuk MRSM, dah guru dah tak ada dah. Jadi kena baca sendiri. Khatam sendiri tak guru. Tapi pergi jugalah jumpa guru. Tengok balik makhraj kita macam mana. Tengok baliklah perkataan. Alhamdulillah lah belajar balik lah. Nak kata ni kita ni tak pandai juga. Tapi zaman sekarang budak pandai sungguh. Betul tak? Belajar memang. Macam mana memang? Boleh fikir tak budak 4 tahun boleh khatam? Khatam Al-Quran. Al-Quran tu khatam. Saya pun pening. Macam mana dia buat? Mau tu. Anak saya tak khatam lagi. Anak saya 4 tahun tak khatam lagi. Sebab dia sekolah tak, bukan sekolah tak habis. Dia sekolah separuh hari je. Biasa kalau betul nak khatam, ambil 1 hari. Sampai pagi sampai petang. Biasa kalau mak ayah kerja lah. Sebab isteri saya tak kerja. Jadi kita ambil tengah hari je. Murah sikit bayar. Tapi yang macam sayang je. Tak apa tahun depan hantar habis lah. 1 hari dia khatam. Tak salah lah. Tapi cerita dia sekarang, saya nak cerita, budak makin pandai. Tahu tak? Tapi nak tanya, bila pandai, akan datang boleh berkat tak? Bukan sekarang, cerita dia. Bila dia makin besar, yang paling kita kejar ialah keberkatan. Ramai orang, dia kejar apa? Dia kejar pandai. Tak. Inilah kita kena betulkan balik. Inilah kita kena betulkan balik cara fikir umat zaman sekarang. Pandai tak beradab tak guna. Kan? Faham? Macam mana? Itu. Pandai tak beradab tak guna. Batuk ni berapa orang ni bagi baik semua. Ni saya nak cakap kan boleh dengan mak ayah yang suka serang cikgu tu. Kita nak cakap ingat orang tu. Cakap betul-betul. Kalau cikgu salah sekalipun, tak ada hak kita serang cikgu tu. Kalau cikgu salah sekalipun, sebab cikgu pernah ada jasa ajar anak kita. Dia faham tak ayat ni? Dia faham tak ayat ni? Saya selalu cakap, cikgu tak gila sangat nak pukul anak. Cikgu tu tak gila sangat sebab anak kita ada masalah lah. Cikgu buat macam tu, betul tak betul? Kalau gila tu tak tahulah cerita dia. Mungkin kes terpencil. Cikgu gila pun sebab stres. Tengah anak murid tak dengar cakap. Jadi faham ni saya buat live ni sama nak cakap sebab apa? Inilah cerita dia. Mak ayah tolonglah. Ya Allah, carilah keberkatan untuk anak. Nak cari keberkatan ilmu, bukan hanya anak yang beradab dengan guru, bahkan mak ayah kena beradab dengan guru. Tolong. Macam mana dia cakap? Dia faham tak ayat ni? Tapi kadang-kadang ada orang tak faham. Dia kata apa pula? Ini anak saya. Ada orang tak faham. Ya, ada orang dia jadi memang tak faham. Kita cakap habis-habis dah. Dia tak faham. Dia kata, kenapa pula saya lahirkan dia? Daging saya, kenapa cikgu nak pukul anak saya? Ni sampai tengok tu, nampak bekas ni. Ni nampak bekas, kenapa cikgu nak pukul anak saya? Saya tak pernah pukul anak saya. Patut anak tak jadi. Mak ayah manja sangat. Bukan kita kata pukul tu sampai. Tak apa kalau cikgu nak pukul berbekas, itu atas hak dia, hak cikgu tu. Tak ada katalah, andai katalah. Tapi tak apalah, guru pun saya cerita pun kena ada kaedah teknik. Sebab tu bukan hanya salah mak ayah, guru pun kena nilai balik. Tapi masing-masing kena ada ilmu lah. Masing-masing kena ada ilmu. Mak ayah kena ada ilmu, anak kena ada ilmu, guru pun kena ada ilmu. Kaedah mengajar, adab mengajar yang betul. Bukan saya nak backup cikgu sangat, tak. Walaupun saya cikgu. Tapi nak cerita dia. Ni saya baca kitab ni, ayat dia cakap macam tu. Guru ni pada roh. Apatah lagi kalau guru itu guru agama, lagilah nak kena jaga. Sebab apa? Dalam diri itu bawa agama. Kita kalau kurang ajar dengan ustaz,
Tak tahulah nak jadi apa. Nah, dulu orang tak berani tinggi suara ustaz. Sekarang pancok. Bukan kita nak bukan kata ustaz tu nak dimuliakan sangat, tak terlintas pun nak dimuliakan sangat, tak ya. Sebab faham kita tak ada apa, kita tak langsung tak mulia, tapi nak cerita dia ilmu tu yang mulia. Kalau kata ustaz cakap budak menyangkal perkataan ustaz tu, dia menyangkal ustaz menyangkal ilmu, menyangkal pada ilmu, patut tak jadi. Jelas jadi bila belajar dengan guru, hormat guru sungguh-sungguh. Ni saya ulang lagi. Hormat, tunduk pada guru. Jangan ada ego, jangan ada sombong dalam hati. Sikit dia ada ego dan sombong, sebab itu tak menjadi. Tu dia. Sambung. Geram apa? Tak geram, cakap orang kata. Ke-8. Kan panjang lagi nak bahas ni. Tak apa, sabar dulu. Ke-8 ni. Selamat 15 minit. Ke-8. Yang ke-8. Menanti dan memperiksa. Menanti dan memperiksa dengan perlahan-lahan atas pertanyaan orang yang dungu. Dungu ni tak pandai lah maknanya. Atau orang yang bebal. Dan membanyakkan dan membetulkan. Membaikkan tu banyak. Membaikkan dan membetulkan akan pertanyaan orang yang dungu dan orang yang bebal itu, dan menunjukkan akan jalan kebajikan dan jalan yang benar, dan meninggalkan marah dan mungkar. Apa dia? Tentang dan mungkar, bentang. Nah, sambung dan mungkar, marah dan menggertak. Menggertak bukan mungkar tu. Meninggalkan marah dan menggertak akan orang yang baru belajar. Ni cikgu pun kena faham. Cikgu kena faham juga. Faham apa? Bila ngajar, guru jangan, kalau budak tak pandai, kita kena faham. Memang budak tak pandai. Faham tak? Budak ni aras dia tu lain-lain. Ada cepat faham, ada lambat faham. Sebab tu saya sokong kalau dia ada kata ranking. Bukan ranking tu apa, untuk memudahkan guru mengajar. Kalau budak ni cara mengajar dia laju sikit, yang ni kena slow-slow, dengar betul-betul, betulkan dia, biar dia belajar perlahan. Kalau cikgu laju sangat, dapat tak budak yang ni tak dapat. Jadi cikgu kena sabar. Memang kata tak dapat, memang saya biasa jumpa juga tak dapat, tapi tak dapat betul. Saya kata ni senang, dalam hati lah kita kata, bukan depan dia. Senang pun tak dapat. 1 tambah 1 tak dapat. 1 tambah 1 6. Kenapa 6 pula? Ya 6 lah. Macam mana? Ni 1 tambah 1 berapa? 5. La ilaha illallah. Contoh. Itu dahsyat sangat, satu tak tahu. Ada tambah tahap macam tu. Contoh dia. Jadi guru nak marah tak? Marah. Tak, dia memang tak pandai. Marah pun tak guna, memang tak pandai. Cerita dia, guru tu kena perlahan-lahan ngajar dulu. Ngajar dengan teknik yang betul. Dia ada cara dia lah ngajar tu. Nak marah tak guna. Melainkan budak tu malas belajar. Malas belajar cerita lain. Ini memang belajar tak dapat. Tak ada cerita lain lah. Kat sini pun kadang-kadang macam tu. Tak, betul tak? Bukan kita marah. Contoh belajar tauhid. Ulang 16 kali, kan tak ingat lagi. Oh, cabut pula.
Ulang 16 kali. Tak faham lagi. Marah ke? Apa cara dia? La ilaha illallah. Tak marah imam. Tak tahu kenapa ganas sangat malam ni. Boleh faham tak? Tadi kita faham tak marah? Mana marah? Tak marah kan? Ha? Oh, tak. Alam, luar pula dengar tak apa, lebih baik daripada orang kat luar tak duduk. Duduk ni bagus dah. Nak belajar kat luar. Kalau itu sebab itu ulama membahaskan jahil pecah dua. Jahil yang biasa pecah dua. Jahil basit dan jahil murakkab. Jahil basit kita tahu kita tak pandai, pergi belajar. Betul tak? Tu betul, baguslah. Tapi jahil murakkab, rasa pandai ni masalah. Orang cakap tak dengar rasa dia pandai. Tak, habis dia kata jahil bertempik-tempik nama dia. Dah lah salah, dia rasa dia betul. Tu hati-hati. Kita tak apa, jahil basit tak apa. Yang penting nak belajar. Tu dia. Sambung. Tak habis juga malam ni. Tak apalah. Tak apa belajar macam ni. Yang penting perlahan dapat tak? Dapat sikit. Nak kerja mana? Bukan ada exam, SSPM. Kalau kena paper tahun minggu depan lain tak cerita. Tak apa, duduk je, dengar. Tapi dengar tu kena sungguh-sungguh dengar main-main tak jadi juga. Dengar sungguh-sungguh, belajar. Belajar ni bukan main-main. Kita talim. Perkara yang menguatkan ingatan. Apa yang pertama? Sungguh-sungguh. Dan perkara utama dalam menguatkan ingatan itu bersungguh-sungguh. Apa maksud? Tengok muka dah. Ada orang muka tak sungguh-sungguh, ada duduk kat simu terpaksa. Ni suruh datang ni, tak paksa insya-Allah. Tunduk je. Tinggi sikit kata. Itu cara dia tu. Allahu Akbar. Tapi betul lah, cikgu kena sabar lebih. Saya memang tengok juga. Saya kalau marah, ialah orang pandai tak cakap, terus marah. Tapi kalau orang tu memang tak dapat, jangan marah. Kita ajar dia betul-betul. Ajar sehingga dia dapat. Ada orang, dia bila dapat, dia pegang sungguh-sungguh. Ada orang, dia dapat, dia pegang sungguh-sungguh. Daripada orang pandai, dia tak pegang nanti. Sambung. Dia rasa pandai, itu masalah. Sambung mana dia? Kesembilan, jangan meminta orang atas mengajarnya itu. Jangan apa? Upah orang pula. Kesembilan, jangan meminta upah atas mengajarnya itu, tetapi hendaklah qasad mengajar itu. Qasad apa tu? Qasad mengajar itu kerana Allah Ta'ala. Qasad mengajar itu kerana Allah Ta'ala. Maknanya ngajar ni jangan fikir berapa banyak dapat. Tak nak cakap, tanya berapa nak lah. Selamat tak lagi mengajar. Tapi saya kalau buat motivasi minta jugalah cerita awal-awal. Motivasi lain sikit cerita dia. Kalau tak minta kita nak bagi makan orang ramai. Staff saya ramai, kena bagi makan. Tu cerita motivasi. Sebab kita bawa barang kena beli. Dia kalau ngajar ni tak ada beli pun tak apa. Atas ni lah cerita dia. Tak adalah minta tak ada lah. Memang tak ada rasa minta tak ada lah. Tak ada. Tapi ada orang demand, tu atas dia tu. Ada bayar 10,000 2 jam. Atas dia. Macam mana Ustaz? Itu tanya dia. Jangan tanya saya. Faham? Saya tak tahu. Tapi saya belajar, kita kata apa? Jangan minta upah atas mengajar itu, tetapi hendaklah qasad mengajar itu kerana Allah Ta'ala. Tapi orang belajar kena faham. Kena faham tak tu? Orang ngajar takkan nak cakap
Dia ada minyak nak datang jauh. Takkan tak orang lain. Kat saya orang lain. Jauh. Contoh daripada Kempas, contoh. Jauh. Kena fikirlah. Tak fikir macam mana. Gitulah. Tak kalau ustaz tak ada duit, macam mana nak datang ajak? Dulu, zaman dulu, orang pergi rumah ustaz belajar. Betul tak? Zaman dulu, surau, ustaz tak pergi keluar kampung, surau dekat surau tu orang datang belajar. Betul tak? Zaman sekarang nak cari ustaz susah. Kena import banyak. Jadi faham-faham je lah. Tapi yang sampai 10,000 tu ustaz, wallahu a'lam. Tak faham tak apa. Tengok ni. Mana lagi? Firman Allah Ta'ala. Sampai artinya. Artinya, tak ada berkehendak kami daripada kamu balas. Dan kamu balas. Dan tiada aku berkehendak kepada syukur. Allah tak menghendaki apa yang tidak aku berkehendak bersyukur tu mana apa? Allah melakukan apa yang dikehendaki. Itu kena faham tauhid dia lah tu. Tapi nak cerita kehendak ni macam mana maksudnya? Mana Allah tak memerlukan nak jadi power. Apabila kita syukur Allah yang power. Tak. Bukan macam akidah Yunani Greek. Kalau akidah Yunani Greek, dia punya akidah lah. Dia kata apa? Tuhan dia di power jika ramai pengikut yang menyembahnya. Kau tengok Clash of Titan. cerita dulu lah. Kau tengok. Cerita orang. Cerita apa lagi? Lupa lah saya. Dia buang tu lah cerita dia. Hercules. Cerita Hercules. Zeus. Tak tahu. Tak apalah. Alah cerita orang muda macam tu lah tengok cerita. Di Yunani Greek tu dia bila ramai sembah jadi power Tuhan dia. Sebab tu dia Tuhan gelap, Tuhan terang. Ikutlah tu. Nak cerita gitu. Jadi dia Tuhan gelap ni bila apa? Bila orang banyak buat maksiat, Tuhan gelap dia jadi power. Allahu Akbar. Boleh percaya tak benda macam tu? Kita pegang akal pun tak boleh, tapi ada orang percaya. Betul tak? Kan Islam lah, orang lain, akidah lain lah. Sebab betul agama ni dia kena ada dalil, kena fikir. Fikir tu pun atas dasar yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sama lagi mana dia? Jadi Allah tak berkehendak. Bahkan Allah lah yang berkehendak. Allah Ta'ala tak berkehendak apa? Untuk jadi power. Tak berkehendak untuk manusia itu menyembah dia tu. Untuk jadi power. Ayat dia faham tak ayat dia? Tapi apa saya berlaku itu semua dengan kehendak Allah. Dia yang jadikan, dia yang gerakkan, dia yang takdirkan sejak tak ada mula. Jika dipandang sudut hakikat zahir, kita fahamlah Allah tak mengambil faedah atas ketaatan makhluk. Allah tak ambil faedah atas Allah juga tak lemah atas kemaksiatan makhluk. Faham tak? Tu dia. Sebab dialah Tuhan yang maha sempurna. Disambung dengan tadi. Kejap Macam itu kat sini juga diulang balik lebih kurang Ingat ulang balik laju dah tu. Tak apalah. Macam mana? Marah tak lebih tu. Bukan marah. Ulang. Mana ni? 10 dah. 10. Ke-10. Jangan malu daripada mengata tiada aku tahu atau mengata wallahu a'lam tak kala syak ia pada suatu masalah. Macam tadi saya tak faham masalah. Saya kata, saya rujuk dululah. Memang kita tak pandai. Saya cakap, saya tak ngajar, saya baca. Apa baca tu saya relate sikit. Apa saya belajar yang pengalaman tu je. Tapi ni kita cakap ni. Ke-10. Jangan malu daripada mengata tiada aku tahu, aku tak tahu.
atau mengata wallahu a'lam. Tak kala syak ya 50-50. Macam ya, macam tidak, ingat tak ingat. Kata dululah, tak tahu, nanti tafakur dulu. Tunggu dulu, nanti rujuk balik. Nanti cerita balik. Itu cara dia. Pada suatu masalah atau tiada hadir di dalam hatinya masalah pada ketika itu. Tiada hadir di dalam hatinya masalah pada ketika itu. Maknanya dah biasa ngajar tapi hari itu tak datang. Kadang itu kan aku kena ngajar. Kenapa tak keluar perkataan tu? Gitu. Tak apa dah, cakap tak tahu lah. Maka hendaklah ia mengata wallahu a'lam, atau tiada aku tahu masalah ini, dan jangan malu mengata akan yang demikian itu. Tu dia, nampak? Pengajar jangan malu. Kita memang tak pandai cakap awal. Kadang-kadang ada benda kita tak tahu. Kita kami tahu je tak tahu. Ustaz, cuba kira faraid. Saya tak pandai. Kadang-kadang datang kira faraid ni, adik-beradik segaduh Ustaz. Itulah, kata faraid tolong kira Ustaz. Saya tak pandai ni cari ustaz lain. Saya cakap awak faraid memang saya tak pandai. Memang kena belajar. Saya pun nak kena belajar lagi benda tu. Jadi ada benda kita pandai. Kadang-kadang benda fikir tanya saya, tak ada benda tak tahu. Memang saya pun tak tahu. Selagi mana saya tahu, saya cakap. Tak tahu senyap. Tak tahu cakap maknanya reka. Tahu tak tu? Yang berlaku banyak. Bapak-bapak ni asal cerita tak bapak-bapak ni sengaja? Sempat tak? Cerita sikit boleh? Boleh tak? Ke nak balik dah? Malam Khamis, malam Isnin. Kau ada benda nak buat ke tak ada? Anak sekolah esok ke tak ada? Tak apa, kita cerita dulu sikit lah. Saya ngajar dekat IP di Kulai. Minggu lepas lah. Jadi masa ngajar, habis ngajar lah, ada makan sikit duduk. Ada makan ni? Ada makan. Tahu aja dia cakap apa tahu. Biasalah bila makan tu ada orang tanya soalan. Dia kata, ustaz, saya ada belajar, ada ustaz tu cerita kisah Nabi Sulaiman. Kisah Nabi Sulaiman, dia ni boleh kahwin ramai. Nabi Sulaiman kahwin ramai. Tak rasa 100 dia kata, 100. 100 perempuan dalam satu masa, dan dia boleh tidur dengan 100 perempuan tu, dan dia boleh mengandungkan. Jadi pada ketika itu dikatakan, ustaz tu kata apa? Nabi Sulaiman rasa dia buat, lalu ditegur oleh Allah Ta'ala. Apa yang berlaku? Semua tu tak jadi ngandung, tak jadi, anak dia tak jadi, orang kata. Lalu Allah Ta'ala tegur Nabi Sulaiman dengan keadaan macam tu. Jadi kita faham tak? Nabi Sulaiman pun seolah-olah melupakan Allah Ta'ala dan satu perkara. Itu macam mana cerita tu? Betul tak? Pernah Ustaz? Imam, cerita tu. Saya pun tak pernah dengar. Saya kata wallahu a'lam. Saya pun tak tahu. Tapi saya tengok cerita tu ada masalah sikit lah. Cara penceritaan dia tu, tak tahulah salah ustaz ke atau orang tu tanya lah. Dia kata seolah-olah Nabi Sulaiman ni ada perkara dia macam seolah-olah dia rasa kekuatan mengandungkan perempuan tu ialah daripada dia. Itu yang dia nak tekan kat situ. Saya kata, adakah Nabi bersifat seperti itu? Walaupun kita belajar tauhid, sifat harus bagi Nabi dan Rasul ialah sifat harus bagi Nabi apa dia? Dan Rasul. Ingat tak ingat tak? Ada satu. Apa dia? Itu sifat Allah Ta'ala harus bagi Allah. Sifat harus bagi Rasul. Satu. Apa dia? Okay, yang tu kita jawab minggu depan InsyaAllah. Boleh? Minggu depan. Sedap juga soalan dia tu. Satu sifat harus bagi Allah. Apa dia? Balik ke depan. Tak dengar. Kuat sikit. Apa dia? Mengada bertiadakan itu sifat harus bagi Allah. Bagi Allah.
Bagi Rasul bukan. Oh, kita jangan buka dah. Nak cerita ke depan? Tak apalah, rujuk dulu lah. Rujuk dulu, insyaAllah. Di depan kita jumpa lagi, kita sambung. Tapi bila kita belajar sifat harus bagi Allah, sifat harus bagi Allah, sifat harus bagi Rasul, kita akan dapat tangkap mana silap sikit perkataan orang. Apa dia? Kita sambung minggu hadapan, insya-Allah. Baru sedang datang minggu depan lah. Jadi wallahu alam. Ada soalan? Jahil basit. Basit tu jahil, dia panggil jahil memang tak tahu apa. Jahil memang jahil betul lah, tak tahu lah. Jahil basit, dia gini, dia basit, jahil murakab, jahil yang bertempek-tempek. Maknanya apa dia? Dia tak tahu, yang dia itu tak tahu. Tapi bila tegur, dia melawan pula. Tegur tak tahu, dia memang tak tahu, dia melawan pula. Tu ceritanya dia panggil jahil murakab. Murakab ni basit tu memang kosong. Belajar dapat murakab. Itu namanya bodoh sombong. Nama dia. InsyaAllah cukuplah dah. Wallahu a'lam. Jadi dapat tak malam ni? Dapat kita tahu awak lah. Cakap betul je, insyaAllah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadan alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil gharaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.